di depan tu juga terdapat Pelbagai jenis flora yang unik yang terdapat di matang mangrove forest antaranya ialah bakau, rhizophyra yang terkenal dengan akar udaranya yang tersendiri dipanggil pneumatophorus. Akar ini membolehkan pokok bakau bernafas dalam persekitaran yang kaya lumpur dan rendah oksigen. Tambahan pula, pokok tumu Avicenna sering ditemui di kawasan bakau yang lebih tinggi dengan akar udara yang lebih kecil, mampu tumbuh di kawasan yang mempunyai kadar garam yang lebih tinggi. Seterusnya, pokok bakau minyak Soneraceae terkenal dengan akar batangnya yang keluar dari batangnya dan bunganya yang unik, cenderung tumbuh di kawasan yang lebih tinggi di kawasan bakau. Sementara itu, fauna hutan bakau matang merangkumi pelbagai spesies. Tempat ini merupakan habitat penting bagi burung laut yang berhijrah seperti burung camar, helang, plovers dan siput. Persedaran air payau di muara Sungai Matang merupakan tempat yang subur untuk ikan dan udang, menyokong industri perikanan tempatan. Ketam bakau termasuk ketam merah dan ketam lumpur hidup di antara akar bakau dan lumpur, mempunyai peranan ekologi yang penting dalam proses penguraian dan rantaian makanan bakau. Perlu diingat bahawa kelestarian hutan bakau matang bergantung kepada pemeliharaan habitat flora dan fauna yang unik ini. Kesedaran awam dan usaha pemeliharaan dapat memastikan kehidupan ekosistem ini berterusan dan memberi manfaat jangka panjang untuk alam sekitar dan masyarakat setempat. Hutan bakau matang di Perak merupakan ekosistem yang kaya dan kompleks, melibatkan interaksi rapat antara 3 komponen utama yaitu flora, fauna, dan faktor biotik. Flora di hutan bakau merangkumi pelbagai jenis tumbuhan seperti bakau, nipa, dan kelapa bakau. Tumbuhan ini tumbuh di kawasan sempadan antara tanah dan air, mewujudkan persekitaran yang unik. Fauna di hutan bakau matang juga sangat pelbagai. Hidupan liar yang hidup di situ merangkumi pelbagai jenis burung, ikan, ketam. Kehadiran pelbagai spesies ini menunjukkan penyesuaian mereka terhadap perubahan keadaan persekitaran, termasuk pasang surut. Faktor abiotik seperti suhu, kemasinan air, dan keadaan tanah memainkan peranan penting dalam membentuk ekosistem bakau. Ketinggian pasang surut air laut mempengaruhi kekerapan dan berapa lama tanah bakau ditenggelami air seterusnya, menjejaskan komposisi flora dan fauna yang boleh hidup di tempat tersebut. Selain itu, faktor abiotik ini juga mempengaruhi kesinambungan kitaran hidup tumbuhan bakau.
Interaksi kompleks antara flora, fauna dan faktor ebiotik di hutan bakau matang mewujudkan hubungan simbiotik yang erat. Sebagai contoh, tumbuhan bakau menyediakan tempat perlindungan untuk pelbagai jenis fauna, manakala fauna seperti ketam, bangau boleh membantu membersihkan habitat detritus dan memudahkan peredaran nutrien. Pelbagaian flora dan fauna mencerminkan kekayaan biodiversiti dalam ekosistem bakau matang. Persekitaran ini bukan saja menjadi rumah untuk pelbagai spesies, tetapi juga berfungsi sebagai tempat perlindungan dan makanan. Pergantungan bersama antara pelbagai komponen ekosistem ini menunjukkan betapa pentingnya pemeliharaan dan pengurusan lestari dalam mengekalkan kelestarian hutan bakau matang di Perak. Oleh itu, usaha pemeliharaan dan penyelenggaraan mesti terus dilakukan untuk melindungi hidupan flora dan fauna dan mengekalkan interaksi harmoni antara populasi ini demi keseimbangan dan ekosistem yang unik dan berharga ini. Hutan bakau matang di Perak merupakan ekosistem yang kaya dan kompleks, melibatkan interaksi rapat antara tiga komponen utama yaitu flora, fauna, dan faktor biotik. Flora di hutan bakau merangkumi pelbagai jenis tumbuhan seperti bakau, nipa, dan kelapa bakau. Tumbuhan ini tumbuh di kawasan sempadan antara tanah dan air, mewujudkan persekitaran yang unik. Fauna di hutan bakau matang juga sangat pelbagai. Hidupan liar yang hidup di situ merangkumi pelbagai jenis burung, ikan, ketam. Kehadiran pelbagai spesies ini menunjukkan penyesuaian mereka terhadap perubahan keadaan persekitaran, termasuk pasang surut. Faktor ebiotik seperti suhu, kemasinan air, dan keadaan tanah memainkan peranan penting dalam membentuk ekosistem bakau. Ketinggian pasang surut air laut mempengaruhi kekerapan dan berapa lama tanah bakau ditenggelami air seterusnya, menjejaskan komposisi flora dan fauna yang boleh hidup di tempat tersebut. Interaksi kompleks antara flora, fauna, dan faktor ebiotik di hutan bakau matang mewujudkan hubungan simbiotik yang erat. Sebagai contoh, tumbuhan bakau menyediakan tempat perlindungan untuk pelbagai jenis fauna, manakala fauna seperti ketam, bangau boleh membantu membersihkan habitat detritus dan memudahkan peredaran nutrien. Pelbagaian flora dan fauna mencerminkan kekayaan biodiversiti dalam ekosistem bakau matang. Persekitaran ini bukan saja menjadi rumah untuk pelbagai spesies, tetapi juga berfungsi sebagai tempat perlindungan dan makanan. Pergantungan bersama antara pelbagai komponen ekosistem ini menunjukkan betapa pentingnya pemeliharaan dan pengurusan lestari dalam mengekalkan kelestarian hutan bakau matang di Perak. Oleh itu, usaha pemeliharaan dan penyelenggaraan mesti terus dilakukan untuk melindungi hidupan flora dan fauna dan mengekalkan interaksi harmoni antara populasi ini demi keseimbangan dan ekosistem yang unik dan berharga ini.